Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengurniakan kekuatan untuk kita terus beribadah, khususnya kita berada di bulan Syaban menjelang bulan Ramadan nanti insyaallah. Salawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan juga doa berpandangan buat seluruh kaum muslimin yang berada di Syria, di Palestin, di Lebanon, di Yaman. Sesungguhnya apa yang berlaku di sana membuktikan bahawasanya syurga ini memang mahal. Syurga ini Allah tawarkan pada manusia dengan berbagai tawaran. Ada yang membeli syurga dengan peperangan, ada yang membeli syurga dengan berdakwah, ada yang membeli syurga dengan beribadah. Apapun juga tuan-tuan, syurga itu memang harganya mahal. Dan benda yang mahal, perkara yang mahal, kita bayar dengan harganya. Jadi kalau kita tidak berkesempatan untuk berperang, kita tidak berkesempatan untuk berdakwah, maka ambillah atau peganglah sungguh-sungguh peluang untuk masuk bulan Syaban dan Ramadan ini untuk menawarkan ataupun membeli harga syurga dengan ibadah yang berkualiti. Dan sesungguhnya untuk boleh selalu konsisten istiqamah dengan ketaatan, ianya datang daripada hati yang kuat. Hati itulah yang dipanggil raja kepada segala anggota badan. Kalau hati itu lemah, badan yang kuat pun tak mampu bergerak. Tapi kalau hati itu kuat, badan yang lemah pun mampu diangkat. Jarak manusia dengan masjid yang surau bukan jarak kakinya, tetapi jarak hatinya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita menyambung perbahasan kitab Iman dan Kehidupan karangan Al-Mahfuz Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yaitu masih lagi membicarakan dalam bab ketenangan jiwa, yang mana Dr. Yusuf Al-Qaradawi telah menyenaraikan berbagai bentuk ketenangan yang sepatutnya manusia akan capai kalau dia ada senarai itu semua. Berkata beliau, tidak diragui lagi bahawa ketenangan jiwa yang selalu menjadi idaman manusia, yang menjadi sumber kebahagiaan, yang dipanggil kecerdasan, pengetahuan, kesihatan, kekuatan, harta, kekayaan, kemasyhuran, kesenangan, keberdaan, selalunya manusia nak begitu. Ya. Ada dipanggil satu quote tu, dia kata 5F that matters in life. 5F: family, friends, finance, fitness, famous. 5F. Selalunya manusia ada 5 goals itu mesti ada. Dalam family dia mesti ada goals untuk keluarga dia. Dari sudut kawan-kawan dia mesti ada target apa kawan-kawan yang macam mana dia nak ikut selalu. Dari sudut kewangan macam mana pula, dari sudut kekuatan fitness dia macam mana pula, dan kemasyhuran macam mana nak dapatkan nama dia selalu relevan dalam pakai. Tetapi kalau tak ada F yang terakhir, iaitu faith, iman, semua itu tidak akan mencapai kebahagiaan. Buktinya memang ada berapa ramai orang di barat yang berada di puncak kenikmatan dunia, tapi akhirnya tidak bahagia. Kebahagiaan itu bukannya datang daripada luaran, tetapi bahagia itu datang comes within, daripada dalam. Kita tak perlu nak menjadi seseorang itu untuk kita tahu bahagia tidak. Kalau di posisi itu kita jumpa je. Datuk macam mana bahagia tak sekarang ni keadaan ni, nampak bisnes besar, tak bahagia macam. Bahagia itu datang daripada dalam. Baik. Maka kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, tetapi bagaimana jalan untuk mencapai ketenangan kalau dia bukan sesuatu yang dapat dihasilkan oleh kecerdasan, pengetahuan, bukan oleh kesihatan dan kekuatan, bukan oleh harta dan kekayaan, bukan dengan tuah dan kemasyhuran, dan bukan pula berbagai kesenangan kebendaan. Dan itu apa bahagia ni? Dengan tegas dapat dijawab bahawa ketenangan jiwa itu hanya datang daripada satu sumber dan tidak ada duanya, yaitu iman dengan Allah dan hari kiamat.
Kita kena sedar hakikat perjalanan hidup kita adalah pulang ke kampung yang namanya syurga. Di sepanjang perjalanan itu ada diversion, ada gangguan. Gangguan-gangguan itu datang daripada impian-impian sementara yang dicipta oleh manusia. Ya, tak salah impian, kan? Dia panggil write down your dreams, tulis sebenarnya. Tapi kita kena tengok balik, muhasabah, adakah impian itu membantu untuk mencapai impian yang hakiki? Kita ada small goals and big goals, small dreams and big dreams. Kalau kita punya small goals and small dreams ini tidak membantu kepada target, iaitu mencapai pada taat Allah dan syurga, maka kita boleh consider untuk drop benda itu, kerana dia menarik tenaga kita yang sepatutnya kita gunakan untuk mempercepatkan perjalanan kehidupan. Lambat. Sebab apa? Sebab small dreams yang mengganggu. Dan berkata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iman dengan Allah dan hari akhirat, keimanan yang benar dan mendalam, tidak dicampur dengan ragu dan kepalsuan. Hati-hati. Bagaimana Nabi SAW berkata, Nabi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi sedih. Orang sedih ni memang susah nak mengambil tindakan. Sebab itu penting menjaga hati. Allah Ta'ala address perasaan Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Kahfi. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ, seakan-akan kamu rasa nak bunuh diri, wahai Muhammad, عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, disebabkan tindakan orang Quraisy yang tak nak terima Islam, maka kamu rasa lomok hati. Itu Nabi Muhammad SAW. Dia sedih bukan sebab orang tolak diri dia, sedih sebab orang tak terima Islam. Selalunya orang kita sedih kalau dia tolak kita, kalau kita jual produk, kita take it personally. Saya tak nak sampai hati awak tolak saya punya produk. Jangan take it personally. Kalau macam tu tak payah MU lah, susah kalau orang panggil orang tak nak pergi, orang tak ngajuk. Nabi Muhammad SAW sedih orang tak terima Islam. Dan bila mana peristiwa Isra wal Mi'raj itu, tuan-tuan, hati Nabi hilang, cinta dunia hilang. Bayang tidak, tuan-tuan, 3 peristiwa yang sangat penting berlaku sebelum Isra wal Mi'raj. Kematian Abu Talib, kewafatan Khadijah, di balik waktu di Taif. Rejection after rejection after rejection. 10 tahun bernambah, masih lagi rejection. Kematian Abu Talib, tuan-tuan, Nabi hilang power dan hilang security. Powerless dan tak ada security. Security breach. Kalau tak ada power, tuan-tuan, susah nak bergerak, nak tengok je lah apa yang berlaku di bumi balstik. Bila tak ada power dan tidak ada security, manusia tak boleh nak hidup dengan tenang. Kita boleh tidur malam-malam tadi. Sebab apa? Sebab kita yakin pintu rumah kunci. Kalau jika kata pakcik, memang pintu rumah ni terbuka juga, memang bayar zakat malam-malam. Oh tidak, macam mana boleh terbuka? Entahlah macam. Kita akan turun bawah kunci pintu. Sebab kunci itu tak ada tenang. Peace of mind itu dengan campur kunci. Tapi itu tidak berlaku dalam Nabi SAW. Dua nilai hilang sebelum take off perjalanan dengan Allah Ta'ala. Sambung pula dengan kewafatan Khadijah. Kewafatan Khadijah, Nabi hilang lagi 2 perkara, iaitu kehilangan harta dan kehilangan cinta. Ini semua yang manusia dambakan nak kan. Kita nak power, kita nak security. Kalau naik kondo 3 tier security, siapa orang kampung menyampah datang orang memandang, 3 layer security. Zaman dulu senang, dia masuk terus kepala yang lagi kat belakang. Assalamualaikum, awal